Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya akan fokus terus kepada maksud 48 bagi butiran 070800. Ini mengenai sosioekonomi kurang upaya. Saya terima banyak pertanyaan mengenai bantuan kes-kes OKU, terutamanya di kawasan saya. Ada yang telah menerima kad bantuan OKU, tetapi bila kita pergi dan melihat mereka ni hanya menerima kad OKU tanpa menerima bantuan itu sekali. Jadi saya nak bertanya kepada pihak kementerian, apakah kriteria yang diguna pakai untuk membolehkan seseorang itu yang difikirkan layak boleh menerima satu bukan hanya kad OKU tetapi juga menerima bantuan daripada pihak JKM itu sendiri. Lepas tu sehubungan dengan itu juga yang berhormat Datuk Pengerusi, saya juga nak bertanya kepada pihak kementerian mengenai jumlah penerima OKU dalam satu-satu keluarga itu sendiri. Saya berjumpa ada beberapa kes di mana dalam satu keluarga kemungkinan anaknya ada 3 yang boleh diiktirafkan sebagai OKU. Jadinya adakah ketiga-tiga mereka ini boleh memohon untuk mendapatkan sara hidup OKU ini, ataupun dilimitkan untuk setiap satu keluarga itu hanya boleh menerima satu bantuan OKU. Dan untuk seterusnya, adakah kementerian juga nak bercadang untuk menambahkan jumlah sara diri JKM bagi terutamanya penerima yang terlantar. Sekiranya mereka ini menerima RM300, lepas tu penerima ini juga memerlukan penggunaan lampin pakai buang, lepas juga dinasihatkan oleh doktor untuk mengambil ataupun membeli ataupun meminum minuman susu terutamanya yang dicadangkan oleh pihak hospital. Saya kira jumlah 300 itu tidak mencukupi, terutamanya di zaman ini yang berhormat Datuk Pengerusi. Jadinya adakah kementerian mencadang untuk menambah bantuan ini, dan adakah ini dikirakan di dalam kategori penambahan yang dipohon pada hari ini. Seterusnya untuk butiran 070700 mengenai sosioekonomi keluarga miskin. Ini topik yang terakhir yang akan saya sentuh, sebab saya tengok memang bantuan JKM ni sangat membantu, terutamanya kepada keluarga miskin yang sangat memerlukan. Cuma saya nak bertanya kepada pihak kementerian mengenai sama ada kementerian ada satu yang dengan izin dikatakan exit policy, terutamanya kepada mereka yang setelah mendapat bantuan daripada JKM ni untuk berapa lama dan kemudian dibantu mendapat bantuan daripada pihak kerajaan dan mereka ini keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Adakah pihak JKM ada such program dengan izin dan sekiranya ada, bolehlah untuk maklumkan kepada kita di dalam Dewan ini. Cuma untuk peruntukan tambahan ini kemungkinan yang berhormat Menteri yang menjawab tidak ada data terperinci, tapi saya harap dapat juga diberikan kepada saya jumlah keseluruhan penerima bagi bantuan OKU warga emas dan bagi penerima-penerima ini di kawasan parlimen saya, jumlah daripada peruntukan yang dipohon daripada 100 juta ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk Pengerusi. Ya, Mat Subang. Terima kasih Tuan Pengerusi, dan saya ada beberapa pertanyaan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Satu adalah berkaitan dengan perkara yang telah disebut oleh Parit Sulong tadi juga, iaitu jumlah-jumlah yang sekarang dibayar kepada keluarga-keluarga miskin yang merupakan jumlah macam RM200 sebulan atau RM300 sebulan. Jumlah-jumlah ini memang dalam keadaan ekonomi sekarang adalah sangat kurang memandangkan kos saran hidup, dan saya ingin tanya kepada Kementerian sama ada ataupun bilakah kementerian akan bercadang atau cadang untuk meningkatkan jumlah ini
kepada satu jumlah yang lebih munasabah. Bagi Pakatan Rakyat, kita sudah cadangkan dalam cadangan dasar kita bahawa jumlah bantuan ini kepada keluarga-keluarga yang miskin patutnya adalah dalam lingkungan 550 ataupun RM600 satu bulan. Jadi saya ingin tahu sama ada Kerajaan Barisan Nasional juga ataupun kementerian secara khususnya sekarang membincangkan ini dan akan cadangkan sedemikian juga untuk menambahkan jumlah yang sekarang diberikan kepada keluarga-keluarga dalam kategori ini, iaitu miskin, OKU dan warga emas. Tuan Pengerusi, dan perkara yang kedua saya ingin bangkitkan adalah boleh kementerian memberi statistik yang terperinci tentang 100 juta ini, yang juta ringgit ini sekarang yang diperlukan untuk bantuan tambahan, peruntukan tambahan kepada 3 kategori ini. Boleh saya minta kita dibekalkan, dan ini boleh dibuat secara bertulis kalau kita tidak boleh buat di sini pada malam ini, breakdown dengan izin secara terperinci 100 juta ini diberi berdasarkan negeri-negeri yang menerima dan juga kaum yang menerima, dan akhirnya untuk kawasan Subang berapa yang telah diperuntukkan di sana. So kalau boleh kita boleh, kalau tidak boleh diberi hari ini, saya harap boleh diberi secara bertulis. Itu saja Tuan Pengerusi. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Tenom. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya cuma ingin menyentuh berkenaan dengan B48 maksud 07000 ataupun 070700 berkenaan dengan tujuan 070800 dan juga 900. Bantuan-bantuan sebanyak 100 juta ini yang diberikan kepada keluarga miskin dan kurang upaya serta warga emas. Datuk Pengerusi, saya sebelum pilihan raya yang ke-13, banyak bantuan-bantuan ini telah diluluskan oleh pihak kementerian yang diberikan kepada, terutama kepada warga emas, khusus di kawasan saya, Datuk Pengerusi. Dan selepas sahaja Barisan Nasional memenangi pilihan raya periode yang ke-13 ini, saya mendapat rungutan apabila saya membuat lawatan kampung ke kampung, di mana ramai daripada warga emas ini, kebanyakan bantuan mereka telah dihentikan, dan begitu juga dengan bantuan OKU yang saya dapati mereka tertunggu-tunggu selama 3 bulan. Selepas saya sebaik saja periode 13 ini selesai, dan didapati mereka merungut kerana bantuan yang diberikan kepada mereka telah ditamatkan oleh pihak kementerian. Saya ingin tanya kepada pihak kementerian, bagi kawasan saya juga seperti mana rakan-rakan yang lain, saya juga ingin bertanya, berapakah bantuan yang telah diberikan serta bilangan yang terlibat, khususnya bagi bantuan orang tua dan juga OKU di kawasan saya, dan apakah sebab bantuan ini tersekat-sekat. Dan saya minta pihak kementerian kembali bantuan-bantuan, penyaluran bantuan-bantuan ini diadakan. Apabila tempoh penerima setiap bulan mereka terpaksa turun ke pekan, dan saya dapati terdapat beberapa masalah, terutama kepada bantuan orang tua yang terpaksa turun jauh daripada kampung ke pekan semata-mata untuk mendapatkan bantuan mereka. Tapi agak malangnya Datuk Pengerusi, bantuan tersebut tidak mengikut tepati masa. Jadi kadang-kadang awal bulan, kadang-kadang ujung bulan, tak tentu. Jadi saya minta kementerian supaya teliti, dan kalau boleh saya mencadangkan kepada pihak kementerian, kenal pasti mana-mana warga emas yang tak boleh turun tu datang ke rumah mereka terus. Dan saya rasa ini satu sentuhan yang paling baguslah untuk bantuan-bantuan orang warga emas ni. Dan begitu juga dengan jumlah peruntukan yang disediakan, saya lihat amat diperlukan tambahan daripada pihak kerajaan supaya mereka dapat meringankan lagi sebab sedikit, kerana kita lihat perbelanjaan begitu meningkat. Dan saya rasa Datuk Pengerusi satu lagi, iaitu berkenaan dengan setiap tahun mereka review, terpaksa tunggu. Jadi setahun, kalau boleh panjangkan, kenapa tidak 2 tahun, kenapa tidak 3 tahun, ini setahun, terutama kepada yang OKU ni.
Lepas setahun terpaksa tunggu lagi 3 bulan. Kalau kenapa tak lanjutkan 2 tahun ke, dan minta pegawai kebajikan, Jabatan Kebajikan ni supaya sentiasa turun padang lah. Dan Datuk Pengerusi, saya sebagai ahli wakil rakyat di sana bersedia untuk membantu pihak JKM juga dalam soal-soal turun padang ini untuk bersama-sama dengan warga Mas. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Amat Kota Raja. Saya bangun dulu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran maksud B48 butiran 070700 sehinggalah 070900. Saya ingin bertanya kepada Menteri tentang perumahan OKU. Ya, setakat ini apakah polisi kita untuk membantu OKU memiliki rumah mereka sendiri, dan apakah polisi kerajaan kepada pemaju-pemaju perumahan jualan rumah tu, misalnya adakah peratus yang perlu diperuntukkan kepada OKU dan lokasi-lokasi rumah-rumah mereka ini, kerana ramai yang mengadu bahawa sekiranya nak dapat rumah tu pun dah susah, lepas nak dapat pada lokasi yang mengambil kira kecacatan mereka itu pun tidak diberi tidak diberi perhatian. Ya, jadi kita harap polisi OKU ini lebih meluas kepada semua agensi dan jabatan kerajaan untuk melaksanakan dasar OKU itu sendiri. Kedua ialah mereka juga mengalami satu ironi, satu kepelikan apabila mereka diberi orang kata tambang percuma bila mereka naik kereta api ataupun bas dan sebagainya, tetapi orang yang mengiring mereka itu tidak ada pengecualian. Jadi yang si buta nak naik bas mesti ada orang bawa dia. Jadi orang yang bawa tu kena bayar, yang membawanya kena bayar, tetapi dia tidak kena. Jadi ini adalah juga satu kesusahan bagi mereka. Ibu tunggal, walaupun kita mengatakan bahawa mereka perlu ada kemahiran, perlu ada latihan dan sebagainya, tapi pada hakikatnya ibu tunggal yang ada anak-anak susah untuk meninggalkan anak-anak mereka untuk kerana ketiadaan pusat-pusat jagaan yang mereka mampu untuk bayar. Jadi sepatutnya kita memikirkan juga apabila ibu-ibu tunggal ini kita tawar supaya mereka meningkatkan kemahiran mereka supaya mereka boleh lepas itu berdikari, maka mereka tu dilihat sebagai satu package. Kalau ada anak-anak semasa mereka menjalani latihan, menjalani kursus, bagaimanakah anak-anak ini hendak dibantu. Saya biasa mencari kursus untuk mereka, tetapi akhirnya mereka kata kami tak dapat pergi kerana tidak ada orang menjaga anak. Saya boleh cakap dengan mudah lah, mengatakan nak 1000 jalan tak nak 1000 daya, tapi hakikatnya untuk meninggal beberapa orang anak untuk beberapa hari ataupun minggu untuk menjalani kursus, mereka tak mampu. Jadi saya harap ini akan diberi perhatian. Begitu juga balik kepada OKU lagi, peluang perniagaan. Mereka selalu mengatakan bahawa mereka tidak dapat peluang-peluang perniagaan, nak buat pinjaman susah dan sebagainya. Ya, peluang pekerjaan, terharap lagi sekali dasar untuk memberi kerja kepada OKU di jabatan-jabatan kerajaan, JLC, ya, dan juga pihak swasta digalakkan. Jadi harus ada polisi. Akhirnya saya nak bertanya mengenai senarai e-kasih. Dulu bila kita membawa aduan bahawa orang yang miskin ini tidak dapat bantuan, Menteri pada ketika itu menjawab bahawa kita ada e-kasih dan kerajaan tengah mengumpul data e-kasih. Apabila dah ada ini, kita boleh tahu dia dah dapat zakat ke, dia dah dapat daripada pinjaman tekun ke dan sebagainya. Jadi sekarang apakah status e-kasih ini, dan adakah kita sebagai ahli parlimen ada akses kepada e-kasih ini untuk kita menyemak bila mereka mengadu pada kita tentang kesusahan dan mereka tidak ada bantuan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Saya minta maaf tak boleh panggil semua yang bangun ni. Kapa? Saya tengok kalau KAPA KPI hari ini dah cukup dah, semua kementerian berucap. Ini penting. Saya minta Ratau Panjang, kemudian Bukit Katil, selepas itu menteri menjawab. Kapa 2 minit.
Terima kasih Tuan Pengerusi. Dah cukup KPI dah Yang Muat. Ya, saya ingin menyentuh maksud B48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyentuh butiran 010100 iaitu sebanyak 26.7 juta lebih kurang menampung keperluan tambahan pembayaran utiliti dan sewa bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya. Jadi saya ingin penjelasan sepatutnya untuk sewa bangunan ini bukan dimasukkan di bawah perbekalan tambahan. Sepatutnya ini telah ditetapkan dalam bajet sebab sewa bangunan ini adalah satu tanggungan yang saya ingin penjelasan berapa kos sewaan sebulan dan saya ingin tahu juga begitu juga bangunan-bangunan yang ada di peringkat negeri apakah juga disewa oleh pihak kerajaan, dan saya ingin penjelasan juga dari pihak kementerian apakah kerajaan ada perancangan untuk program-program yang berkaitan di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat ni ada kaitan contohnya dalam bantuan banjir ada kaitan dengan kebajikan, apakah ada perancangan dengan kerjasama kementerian-kementerian yang lain untuk menyediakan tapak yang sesuai atau tapak tetap supaya tidak mengganggu bangunan sekolah yang banyak mendapat aduan jadi kehilangan peralatan sekolah, kerosakan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyentuh butiran 07000 yang itu berkaitan dengan bantuan 100 juta, peruntukan 100 juta untuk menampung tambahan peruntukan bantuan kebajikan kepada keluarga miskin, OKU dan warga emas. Saya ingin penjelasan selain daripada bantuan kewangan, apakah pihak kementerian mengadakan program motivasi diri, sebab bagi keluarga miskin dan mereka yang kurang upaya ini bukan semata-mata bantuan kewangan yang diperlukan, mereka perlu dibimbing, dididik jiwa mereka. Jadi sepatutnya pihak kementerian menyusun atau program setiap kali perjumpaan, pertemuan dan sebagainya ada sesi khas bimbingan rohani bagi mereka atau pemotivasi bagi mereka untuk membawa mereka lebih berjaya lagi, insya-Allah. Begitu juga apakah pemantauan dibuat terhadap keluarga-keluarga yang miskin ini, sejauh mana pembelajaran anak-anak mereka sepanjang yang kita turun di bawah bersama yang kita sendiri memantau. Kebanyakan daripada keluarga miskin, anak-anak mereka tercicir dalam pelajaran. Ada yang belajar separuh jalan, setakat darjah 6 tak sambung dah kerana kemampuan kewangan. Bayangkan hanya bantuan kewangan RM300 nak tampung anak-anak sekolah, tak mampu, memang tak mampu. Jadi dalam keadaan ini kalau ibu bapa pula yang uzur, yang sakit kronik dan sebagainya, maka akhirnya anak-anak jadi bangsa. Jadi setakat ini sejauh mana perkara ini diambil perhatian oleh Kementerian Kebajikan, itu kebajikan anak-anak ini supaya mereka tidak terus mewarisi kemiskinan ibu bapa. Dahlah miskin harta, miskin ilmu pula. Mereka tidak ada bimbingan untuk mendapat ilmu yang sebaik mungkin, peluang untuk mereka belajar sebagaimana orang lain. Begitu juga saya ingin minta penjelasan tentang semakan kadar bayaran sebagaimana disebut oleh YB yang lain, supaya perkara ini disemak sebab sekarang ini tak sesuai dengan keadaan ekonomi kos hidup yang semakin tinggi. Begitu juga dengan kelewatan memproses borang yang ada aduan sampai 6 bulan tak selesai lagi. Kalau pesakit kronik mohon bantuan kebajikan yang sampai mati tak terima lagi. Jadi kalau macam ni lah cerita suasananya, maka sudah tentu kita tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkesan. Jadi kalau tak cukup kaki tangan, kena sediakan kaki tangan yang mencukupi, sebab ini adalah keperluan rakyat. Jadi itulah saja Tuan Pengerusi. Terima kasih. Ya, Yang Muat Bukit Tatil. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi, Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bangkitkan dua perkara berkaitan dengan maksud B48. Pertamanya saya senada dengan ahli parlimen yang lain mengenai kajian bantuan kepada keluarga miskin, orang kurang upaya dan warga emas. Cuma saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya telah bertemu dan juga mendapat pelbagai aduan khususnya bagi bantuan keluarga miskin. Yang difahamkan kepada saya ialah bantuan kepada keluarga miskin ini
Jabatan Kebajikan akan memberikan bantuan RM300. Tapi di kawasan, khusus di kawasan saya di Bukit Katil, mereka dipotong RM10. Jadi bila saya tanya kepada mereka yang mengadu, RM10 ni dipotong untuk apa? Katanya dia masuk ke dalam koperasi. Jadi saya ingin bangkitkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Apakah perkara ini benar dan diketahui oleh pihak kementerian? Sebab pada saya, kalau nak potong RM10 duit orang miskin masuk koperasi, saya ingat janganlah RM10 ni pun kita nak curi daripada bantuan untuk korang-korang payah dengan miskin ini. Harus diberikan dengan pendekatan yang lain. Dan ini satu perkara yang sedang berlaku, dan saya mohon kalau betul perkara ini dapat dikesan oleh pihak kementerian, saya ingat sewajarnya kita hentikan. Kalau nak bantu pun guna cara lain lah. Jangan potong duit RM300 itu dah lah tak cukup, potong lagi RM10, yang pada saya tidak munasabah. Itu satu bulan potongan RM10. Kalau setahun RM120. Kalau 30,000 penerima bantuan di Bukit Katil, kita kalikan, dah sampai lebih kurang 300,000 satu bulan, dan mencecah 3.6 juta setahun. Ini satu jumlah wang yang cukup banyak bagi keluarga miskin. Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, saya juga ingin bangkitkan soal prosedur permohonan bantuan kewangan ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, prosedur mudah. Borang ada di dalam laman sesawang, boleh download dan kemudian isikan. Bagi pihak mungkin kaki tangan di pejabat parlimen misalnya, boleh tolong isikan. Tapi dalam konteks Negeri Melaka khususnya, setelah diisikan borang yang standard, dengan izin Tok Pengerusi, borang yang telah ditetapkan, ada lagi pula borang tambahan. Dan borang tambahan ini dia minta macam-macam. Kena dapat kelulusan daripada pengurusi JKK, nak tanya mengundi di mana, lokaliti mana, dah daftar SPR ke belum. Yang pada saya mengarut-ngarut. Yang ini perkara yang berlaku secara di lapangan. Baik, saya nak ingin nyatakan, bagi bantuan-bantuan kewangan seperti ini, saya ingat tidak perlu ada batas-batas rosak nanti Muhammad. Ya. Batu Ketil. Ya, kapal bangun ya, nak bagi jalan. Oh, okey, silakan. Ya. Saya nak tambah kepada Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ini kena mengena dengan beberapa aduan yang saya terima di Parlimen Kapas, di mana ada beberapa warga di sana mendapat peruntukan bantuan daripada JKM, lepas 2-3 tahun tiba-tiba berhenti. Tak tahu sebab. Mereka pun dapat pasti lepas 2-3 bulan pergi bank, tiba-tiba nak dapatkan duit itu dah tak ada. Baru dapati kena renew. Lepas tu pergi balik ke JKM berbulan-bulan. Prosedur dimulakan balik dari awal. Dokumen-dokumen diminta daripada first step dengan izin sampai beberapa bulan pun tak dapat. Ada beberapa kes di tempat saya dah 3-4 bulan. Minta penjelasan. Terima kasih. Saya setuju dengan Kapar. Saya ingat di perkara yang dibangkit oleh Kapar tadi ada kaitan juga dengan perkara yang dibangkit oleh rakan saya di sebelah sana, iaitu daripada Tenom. Saya tengok selepas pilihan raya ini ada kecenderungan untuk menghentikan bantuan tanpa alasan. Bila kita tanya kepada orang yang diberikan bantuan, perkara pertama yang saya selalu sering tanya, apa alasan Jabatan Kebajikan atau Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat ini? Mereka kata tak ada alasan. Bulan depan jangan datang lagi ambil bantuan. Jadi pada saya ini satu perkara yang menuntut satu penjelasan, sebab kita luluskan dan kita minta untuk diluluskan 100 juta ringgit, dan ini adalah jumlah yang cukup besar, dan saya setuju dengan dan senada dengan ahli parlimen yang lain bahawa RM300 tidak mencukupi. Saya difahamkan orang-orang upaya hanya dapat RM150. Itu pun saya fikir tidak mencukupi untuk bantuan kepada orang-orang upaya. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, saya nak bangkitkan tentang perbelanjaan bagi menampung keperluan pembayaran utiliti dan sewa bangunan sebanyak 26 juta. Saya nak minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. 26 juta untuk sewa dan pembayaran utiliti ini satu jumlah yang cukup besar. Dan saya ingin perincian. 26 juta ini untuk apa? Kerana kalau kita melakukan suatu pendekatan yang berjimat, berhemat dan sebagainya, kita boleh manfaatkan wang itu untuk perkara-perkara yang lain. Misalnya, soalan saya mengenai pusat pemulihan dalam atau program pemulihan dalam komuniti yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri, yang menyatakan bahawa dalam negara ini ada 486 pusat PDK, yang mana kita lihat majoriti PDK ini berada dalam keadaan yang cukup daif dan lemah dan perlu diperkasakan bagi mengangkat martabat orang-orang upaya ini.
Dan saya fikir kalau kita boleh jimatkan beberapa perbelanjaan, kita boleh salurkan perbelanjaan ini untuk membantu perkara-perkara yang lebih penting, yang lebih utama dalam aspek membantu mereka yang memerlukan bantuan. Terima kasih.